الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat pemberiannya. Kita panjatkan doa keselamatan dan kesejahteraan ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga baginda serta para sahabat. Syukur dengan izin Allah kita masih bernafas lagi hari ini. Kita dapat bersama-sama lagi di dalam halaqah ilmu. Allah memilih hati-hati kita suka duduk di dalam majlis ilmu ini, masya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Zukri bin Abdul Jalil bertemu lagi hari ini. Salam Jumaat yang barakah. Terima kasih kerana sudi bersama-sama kita pada kuliah duha dengan syarah ziarah ke alam barzah dengan tajuk pun dah gerun Ustaz. Subhanallah. Juga bersama-sama yang dikasihi para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, sahabat-sahabat jannah. Terima kasih kepada grup Agama Nur Iman, tim pengurusan Agama Nur Iman yang dipimpin oleh pengurusi Puan Rosni Yati Mansur, para barisan AJK-nya serta para sahabat jannah yang telah bersedia di Google Meet dari subuh tadi bagi mengimarahkan lagi kuliah kita pada pagi ini. Jadi untuk memberkati majlis pada pagi ini, marilah sama-sama kita memulakan dengan membaca Ummul Kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Seperti biasa para jemaah yang dikasihi diingatkan supaya offkan mikrofon supaya tidak ada sebarang gangguan. Sekiranya ingin membuka kamera hendaklah berada dalam keadaan menutup aurat dan sopan. Dan sekiranya ingin mengajukan sebarang soalan, hendaklah dikemukakan soalan di penghujung kuliah atau sekiranya Ustaz membuka ruang untuk bertanya. Semoga majlis dapat berjalan dengan lancar dengan izin Allah. Saya dengan penuh takzim mempersilakan Ustaz. Tafadhal mashkura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Wahai kamu orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan benar-benar takwa dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sekali lagi dengan izinnya dapat kita jumpa di Yaumul Jumaah ataupun Sayyidul Ayyam, iaitu hari Jumaat yang barakah. Alhamdulillah. Terima kasih moderator kita pada pagi ini iaitu Amnira Suhana. Mudah-mudahan mendapat rahmat dan juga bimbingan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar semuanya, sihat ke? Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala masih memberikan kepada kita kesihatan yang baik. Allah memberikan kepada kita ruang lagi untuk menjadi insan yang bertakwa. Allah menjadikan hari ini hidup bagi kita tidak lain tidak bukan untuk berterusan menjadi orang yang sentiasa menuntut ilmu agar mati kita dalam jihad menuntut ilmu, insya-Allah. Dan saya seronok dengar bila mana Amira mengatakan bahawasanya ada yang menanti daripada subuh tadi, setelah kuliah subuh dinanti sampai 8.30 setelah saya masuk tadi,
ada pula dibaca dengan satu qasidah, namanya qasidah Rindu Madinah. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, pujian-pujian kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, Allah berselawat kepada kita 10 kali. 10 kali. Maka 1 selawat Allah kepada kita, selamat kita dunia akhirat. Tapi kalau kita selawat banyak-banyak, yang 9 tu tak kira. 1 Allah selawat pada kita saja, Allah dah selamatkan dunia akhirat. Mari hari ini sama-sama kita selawat pendek. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, Allah selawat pada kita 10 kali. Dan kata Nabi SAW, siapa yang nak ditanam baginya 1 pohon kurma, 1 pohon kurma di syurga, hendaklah ianya membaca 1 zikir. Zikirnya, Subhanallah, Subhanallahil Azim, wa bihamdi. Siapa yang membaca zikir Subhanallahil Azim wa bihamdi 1 kali, Allah tanamkan baginya pohon kurma 1 batang di syurga. Maka kalau kita baca 10 kali, 10 batang kurma Allah tanamkan bagi kita pohon kurma di syurga. Maka ikut saya sama-sama. Subhanallahil Azim wa bihamdi. Subhanallahil Azim wa bihamdi. Subhanallahil Azim wa bihamdih, subhanallahil azim wa bihamdih, subhanallahil azim wa bihamdih. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati Allah, 5 dah batang pohon kurma kita tanam di syurga. Mudah-mudahan besok kita masuk dalam syurga, banyak kebun kita, banyak tanaman kita. Kan seronok kalau kita balik kampung, ada pisang, ada kurma, dan alhamdulillah banyak pokok-pokok kita tanam di syurga. Ada juga amalan-amalan yang Nabi SAW sebut untuk kita bina istana di dalam syurga. Antaranya melazimi membaca surah Al-Ikhlas pada waktu pagi dan juga pada waktu petang. InsyaAllah. Baca. Allah. Ya. Maaf Maya, Mak Jah ganggu. Mak Jah nak tanya. Awal itu. Alhamdulillah. Ha? Ini Ustaz baca doa apa tadi? Zikir tadi kan? Kadang ada Mak Jah dengar orang sebut, Ustaz sebut dia Subhanallah wa bihamdih subhanal azim kan? Ada seorang sebut Subhanallah azim wa bihamdih. Itu balik. Boleh ke? Dua-dua tu boleh, tapi saya ambil riwayat dalam kitab Imam Nawawi. Dalam itu Subhanallahil azim wa bihamdih. Subhanal azim. Macam itu. Dalam riwayat tu begitu. Maka saya ayat. Kalau Mak Jah nak ikut Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim pun tak apa. Sebab Nabi kata antara zikir yang memberatkan bagi timbangan kita, zikir itu juga. Tapi yang saya baca ni adalah dalam hadis Rasulullah akan membaca 1 tanaman pohon kurma, 1 batang pohon kurma di syurga, iaitu dengan zikir Subhanallahil azim wa bihamdihi. Jelas? Jelas. Terima kasih Ustaz. Ui, semangat Mak Jah. Baguslah Mak Jah. Baru mukadimah dah. Tak nyempat. Kita banyak amalan. Tak apalah. Kalau saya ada amal-amalan, saya akan bagilah mak-mak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga kalau ibu-ibu kata, Ustaz macam mana nak amalan murah rezeki? Baca setiap kali lepas salat 3 kali surah Al-Ma'idah ayat 114. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idan lil awwalin wa akhirina wa ayatan mink warzuqna wa anta khairur raziqin. Okey, baca surah Al-Ma'idah ayat 114. Okey, insya-Allah. Okey, selesai ya. Itu bukan tajuk kitab kita, cuma nak sampai, tiba-tiba Allah ilhamkan supaya sampai. Bila supaya sampai tu jangan rasa seronok nak kongsilah. Maka ibu-ibu nanti sambil-sambil tengok-tengok TV, boleh zikir Subhanallah il azim wa bihamdi. Banyak sikit kebun kita kat syurga, insya-Allah. Dan disebutkan pada muka surat 116. 116 disebutkan Abu As-Sakir beriwayat dari Ibnu Al-Majishun sebagai berikut. Roh Abu Al-Majishun pernah dibawa langit, naik ke langit.
kami meletakkan mayatnya di atas pemandian. Dah meninggal. Lepas tu kita letaklah di tempat mandi. Lalu kami berkata kepada orang-orang, kita biarkan sejenak. Maka orang tu dah meninggal. Kita letakkan di bahagian tempat pemandiannya. Dan kita biarkan sejenak. Muka surat 116, mak. Di bawah sekali. Seorang juru mandi masuk menjemputnya, iaitu tukang mandi jenazah. Tiba-tiba dia melihat uratnya Abu Al-Majishun. Abu Al-Majishun ini tiba-tiba bergerak, ayat 114. Tiba-tiba dia melihat urat nadi, sedangkan Abu Al-Majishun ini dah meninggal. Tiba-tiba dia melihat orang yang datang tukang mandi tadi adalah terlihat nadinya masih bergerak, seolah-olah masih hidup. Bila mana seolah-olah masih hidup, maka di saat itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, seseorang itu terlihat nadinya bergerak di bawah kedua kakinya. Kami pun tak jadi nak mandikannya, kata mandi jenazah tadi, sebab kami melihat nadi urat pada kakinya itu bergerak-gerak, seolah-olah seperti belum mati. Setelah 3 hari, dia sedar siapa? Abu Al-Majishun, dan berkata, bawakan untukku buah anggur. Lalu ambilkannya untuk anggur, dia kemudian meminumnya. Setelah itu kami bertanya, beritahukan kepada kami apa yang telah engkau saksikan. Maka kejadian ini dinukilkan dalam kitab ini, seseorang itu telah mati. Tetapi saat ingin dimandikan, tiba-tiba uratnya seperti mana bergerak. Makna Allah menjadikan sesuatu itu atas kehendaknya. Kita kalau dah mati, memang kita akan mandi. Tapi ditunda kematiannya melihatkan seolah-olah dia belum mati. Seolah-olah berada dalam keadaan koma sahaja. Pernah tak berlaku perkara tersebut? Pernah, ibu-ibu. Ini berlaku kepada sahabat saya. Dia kata, mak dia sudah meninggal dunia. Setelah beberapa jam, tiba-tiba bangun pula maknya daripada tidak ada nyawa tadi. Bermakna, sebelum ia disebutkan mati ataupun tidak, kita belum pastikan. Sebab itu pakar medik ataupun pakar hospital sahaja yang boleh mengetahui bagaimana sebenarnya dia mati. Cuma, kalau ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah, ini saya ajar antara kaedah Islam. Seandainya kita duduk dengan satu jenazah ataupun satu orang koma, kita pun tak pasti dia ni meninggal ke tak meninggal. Aku ni macam was-was lah. Ibu-ibu, ambil tangan ibu-ibu ni, ayah-ayah semua, masukkan di bawah pinggangnya. Pinggang kita, kalau baring, dia ada ruang untuk kita masuk. Betul tak? Tapi kalau pinggang kita, bila kita masukkan di bawah jari kita tu, tak, dia terletak. Maksud dia terletak macam ni, kita nak masuk tak boleh dah. Makna, di situlah bermakna dia sudah meninggal dunia. Itu tanda paling sahih. Itu tanda paling sahih. Dan juga kaki kita, biasa kalau kita baring begini. Tapi kalau orang meninggal, dia akan jatuh begini. Contoh sana. Dia macam ni, kaki kita tegak macam ni. Tapi kalau dia dah meninggal, jatuhkan seperti ini. Dia akan jatuh. Itu tanda dia dah meninggal dunia. Lagi satu di bahagian pinggangnya. Pinggangnya itu mesti terletak. Kalau terletak jatuh, makna tu dah meninggal. Tapi dia belum terletak sempurnanya, maka ia belum disahihkan betul-betul. Sebab tu bila mana kita nak tahu dia meninggal ke tak meninggal, macam bernafas tak bernafas, kita panggil jabatan medik ataupun hospital yang boleh bantu kita untuk keluarkan kenyataan. Maka pihak hospital pun datang, dia akan cek. Bila mana dia cek, arwah dah meninggal. Ya, meninggal sebab saya tengok denyutan nadinya tak ada. Maka perkara ini terjadi. Tiba-tiba sedar setelah 3 hari. Maka orang yang mandikan jenazah tadi pun bertanya, apa yang kau lalui selama 3 hari ini dalam keadaan kami melihat kau nak macam mati. Tapi tiba-tiba nadimu di kaki bergerak dalam keadaan kami sendiri pun tak pasti bagaimana keadaannya. Maka dia pun menjawab, kalau tangan kita boleh lepas,
Medik datang untuk mengesahkan Ustaz. Itulah medik je tahu tuan-tuan. Macam medik dalam agama Nur Iman ini sebahagiannya adalah benda Norini. Benda Norini dulu medik. Bedah-bedah mayat benda Norini lah yang punya kerja. Wallahu alam. InsyaAllah. Dan disebutkan juga dia menjawab, baik rohku telah dibawa oleh malaikat ke langit. Maka dia cerita pada orang tersebut. Rohnya dibawa ke langit. Sesampainya di sana, malaikat meminta dibukakan pintu. Pintu yang disebutkan itu adalah langit. Maka si dia ini, Allah memberikan satu nikmat proses kemandian. Proses padanya kematian itu berlaku. Diceritakan. Maka disebutkan, dibukakan pintu langit. Bila nak mati, roh kita bila naik akan dibuka bagi kita pintu langit. Pintu langit yang pertama. Sampailah langit ketujuh. Di atas langit ketujuh dipanggil Iliyin. Tetapi kalau di antara Iliyin sampai di atas adalah Sidrat Al-Muntaha. Tapi kalau roh orang kafir di bawah bumi dipanggil sebagai Sijin. Dan Sijin itu juga adalah satu perkara yang perlu kita fahami bahawasanya Sijin itu adalah tempat roh orang kafir. Termasuk orang Islam yang melakukan sesuatu perkara yang mengundang murkanya Allah. Tetapi orang munafik lagi bawah daripada Sijin. Lagi bawah daripada Sijin. Maka dibukakanlah pintu baginya. Demikian juga, tak apa Puan Rosmah, sila-sila. Masak lebih sikit lah, nanti hantar kat rumah. Dan ketika itu juga, demikian juga selanjutnya, di langit-langit berikutnya hingga sampai langit ketujuh. Selanjutnya dia berkata, siapa yang bersama denganmu itu? Dia menjawab, ya dia adalah Al-Majishun. Orang yang dikatakan mati, tetapi hidup semula. Lebih lanjut dikatakan kepada malaikat itu, bahawasanya Abu Al-Majishun ini belum tiba saat ajalnya. Kenapa kau bawa rohnya naik ke atas? Maknanya, mungkin di saat itu, bukan waktunya, tetapi telah diambil malaikat rohnya. Sebab tu setelah 3 hari, dia bangun semula. Kerana, katanya umurnya masih sekian dan sekian. Maksudnya ajalnya belum tiba. Macam mana kau boleh bawa rohnya naik ke atas? Maka di saat itu, lalu malaikat turun membawa roh aku lagi. Aku melihat, nampak kata Abu Al-Majishun. Kata apa? Aku melihat Nabi SAW dan Abu Bakar berada di sebelah kanan. Aku terlihat Rasulullah dan juga Abu Bakar di sebelah kanan, sementara Umar berada di sebelah kiri. Aku juga melihat Umar ibnu Abdul Aziz berada di hadapan beliau. Kemudian kukatakan kepada malaikat yang bersamaku, siapakah orang itu? Aku ingin tetap di sini. Maka dia melihat Rasulullah, dia melihat Abu Bakar, dia melihat Umar dan juga Umar ibnu Abdul Aziz. Lalu dia menjawab, orang itu adalah Umar ibnu Abdul Aziz. Aku nak tetap sebab Abu Al-Majishun ni Allah menampakkan nikmat kepadanya. Maka di saat itu, aku menyahut tempatnya sangat sekali dekat dengan Rasulullah. Maka di suatu tempat itu, Umar bin Abdul Aziz ini sangat hampir tempatnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia cerita keberadaan rohnya diturunkan, terlihat Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar. Kita lihat roh orang yang meninggal itu, yang mati syahid tidak akan mati, bahkan mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di saat itu aku melihat dan aku katakan, tempatnya sangat dekat dengan Rasulullah. Terlihat satu sahabat yang dekat dengan Rasulullah, duduk berdamping dengan Rasulullah, iaitu Umar ibnu Abdul Aziz. Belum lagi di syurga, tetapi Allah telah memberikan kelebihan pada Umar ibnu Abdul Aziz. Maka perjalanan alam barzah ni luah. Perjalanan alam barzah ini pelbagai riwayat yang telah diceritakan. Maka dia kata apa? Tempatnya sangat sekali dekat dengan Rasulullah. Dia menjawab, kenapa tempatnya dekat? Dan dia katakan, dia menjawab, sesungguhnya dia telah melakukan sesuatu yang benar pada masa kezaliman, sedangkan
keduanya Abu Bakar dan Umar telah melakukan yang benar pada masa kebenaran. Kenapa Umar ibn Abdul Aziz ini mendapat tempat yang mulia di sisi Rasulullah? Adalah kerana apa? Dia melakukan sesuatu kebenaran saat pada masa tersebut adalah berlaku kezaliman. Makna Umar Abdul Aziz ini satu orang yang menegakkan pada kebenaran. Kerana apa? Di saat itu penuh dengan kezaliman, tetapi dia bangun untuk menegakkan kebenaran. Di saat itu juga sedangkan keduanya Abu Bakar telah melakukan yang benar pada masa kebenaran. Maksudnya Umar dan juga Sayyidina Abu Bakar menunjukkan kebenaran, tapi pada saat itu adalah waktunya kebenaran. Tetapi kelebihannya Umar ibn Abdul Aziz ini, saat orang berlaku kezaliman, dia berusaha menceritakan kebenaran, mengangkat kebenaran, menyampaikan kebenaran, iaitu berdakwah, berjihad di jalan Allah, supaya orang yang zalim kembali kepada kalimah la ilaha illallah. Disebabkan itu dia dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kena jadi macam tu, ayah-ayah ibu bapa rahmati Allah. Di zaman sekarang banyak perkara-perkara yang terjadi. Jangan kita lari daripada Al-Quran dan Sunnah. Walaupun dalam berbagai-bagai ujian yang datang menempuhi kita, pastikan kita berada di jalan yang benar. Ihdinas siratal mustaqim. Sebab itu di dalam suratul Fatihah, kita baca sehari 17 kali, sebenarnya kita sedang memohon hidayah kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Pimpinlah, tunjukilah kami jalan-jalan yang lurus. Sebab kita di akhir zaman, ada kalanya di akhir zaman ujiannya luar biasa. Ada kala mereka yang berada dalam posisi yang benar menterbalikkan kepada yang tidak benar. Kerana apa, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah? Kerana sesuatu perkara menjadi kehendak pada nafsunya. Sebab tu kita takut dan kita khawatir. Tetapi apa yang dimiliki oleh Umar Abdul Aziz ini adalah satu kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan, sebab dia menegakkan kebenaran saat kezaliman. Kita jangan jauh daripada agama, kita sentiasa istiqamah dengan agama, dan mudah-mudahan kita tak terlari daripada agama. Hari ini kita dah baik-baik duduk kat agama Nur Iman. Kita dah duduk baik hari-hari dengan kuliah. Hari-hari kita dengan tausiah. Hari-hari kita mengaji Quran. Hari-hari kita tafsir Quran. Jangan kita keluar daripada duduk dalam grup ini. Kerana apa? Takut bila kita keluar, datanglah syaitan untuk menyesatkan kita. Saat ini kita duduk dalam majlis ilmu, kita sedang menegakkan kebenaran. Kalau kita berada daripada luar majlis ilmu, takut-takut kebenaran itu hilang dalam diri kita. Maka hari ini, apa yang dapat kita ambil daripada riwayat ini, sentiasa bersama yang benar, walaupun saat datang kezaliman. Jangan sesekali menyimpang kepada kezaliman, sebab kebenaran di saat itu diuji dengan berbagai-bagai batasan. Betul, di akhir zaman para alim ulama, para ustazah, apa lagi? Semua itu diuji dengan fitnah, diuji dengan perbalahan, diuji dengan perdebatan. Maka hari ini kita duduk di satu jalur yang lurus, sentiasa kita mencari ilmu agar kita menegakkan semua apa yang dikatakan zalim itu kita hindarkan, bahawa kita dalam keadaan yang benar. Ibu-ibu, ayah-ayah duduk dalam agama Nur Iman ini sebenarnya berada dalam satu landasan yang amat tepat dan juga amat betul, kerana kita diisikan setiap hari dengan santapan-santapan rohani agar terbimbing kita daripada kezaliman, agar menegakkan padanya kebenaran. Sebab itu bila hari-hari Bonda Masraha selalu mengatakan infak pada waktu subuh untuk aktiviti-aktiviti, inilah satu jalan jihad kita. Inilah salah satu saham akhirat kita, untuk kita bantu terus menegakkan kebenaran. Kalau tanpa ibu-ibu dan ayah-ayah, mungkin sukar untuk kita hidupkan majlis-majlis ilmu. Orang lebih cenderung untuk melihat perkara yang hebat. Orang sanggup berbayar mahal untuk melihat panggung wayang. Ada orang sanggup melihat masuk di tempat-tempat yang mahal, makan yang mahal-mahal. Tapi sedekah di jalan Allah untuk disampaikan pada kebenaran, kadang-kadang mereka takut-takut kerana takut pada kemiskinan. Kita jangan jadi begitu. Kita bersedekah, teruskan infak untuk membantu kebenaran dalam kalimah Allah ini ditegakkan, agar kezaliman ini dapat dihapuskan. Wallahu
a'lam. Dan disebutkan juga Ibnu Abil Adunya Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, Al-Baihaqi dalam Dalail An-Nubuwah, dan Ibnu Sakir melalui suatu jalan menuturkan riwayat dari Ibrahim Ibnu Abdurrahman Ibnu Auf bahawa Abdurrahman Ibnu Auf pernah jatuh sakit hingga tidak sedarkan diri. Siapa? Abdurrahman bin Auf. Kalau kita baca dalam kitab Hayatus Sahabah, ada tak benda Nur ini kita belajar kitab Hayatus Sahabah dalam Gemah Nur Iman? Ada Ustaz. Masya Allah, bagus. Hayatus Sahabah tu bagus. Cerita pasal sahabat Mus'ab ibnu Umar. Itu teruskan dengar-dengar cerita mereka. Apa katanya? Di saat Abdurrahman bin Auf pernah jatuh sakit hingga tak sedarkan diri, orang-orang mengira bahawa dia telah meninggal. Yalah, zaman-zaman dulu kita bukan ada pakar medik, hospital pun tidak ada. Zaman-zaman dulu banyak kan merawat cara keadaan kampung. Maka di saat itu orang pun fikir bahawa Abdurrahman ini telah meninggal. Dan ketika itu kemudian mereka mengurus Abdurrahman bin Auf dan menutupinya dengan kain kafan. Setelah itu dia sedar. Di saat itu telah mendatang kepada kedua malaikat yang besar lagi kasar, kata Abdurrahman bin Auf. Mereka berdua kepadaku, mari pergi bersama kami menghadap kepada Allah. Dua malaikat tu main jumpa Abdurrahman bin Auf, dan di saat itu mereka bertemu dengan dua malaikat lain yang lebih ramah dan lembut. Keduanya bertanya, ke mana kalian akan membawa orang ini? Dia menjawab, kami akan menghadapkannya kepada Allah. Maka nak bawa Abdurrahman ni pergi bertemu dengan Allah. Setelah itu, kedua malaikat itu berkata, biarkan dia, sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang mendapat kebahagiaan sebelumnya, sewaktu dia berada di rahim ibunya. Setelah itu, dia sempat hidup selama 1 bulan dan kemudian beliau meninggal. Siapa? Abdurrahman bin Auf. Dalam keadaan dia dibawa untuk bertemu dengan Allah. Tetapi dia kata apa? Kemudian mereka membawa kami, lalu mereka bertemu dengan dua malaikat yang lain, lebih rahmah dan juga lembut. Yang bawa Abdurrahman mula-mula satu malaikat. Kalau istilah orang Pening kata, kasar. Jenis kasar. Tiba-tiba main satu malaikat, dua malaikat lagi lemah lembut, penuh dengan ramah. Keduanya berkata, kemana kalian nak bawa Abdurrahman bin Auf ni? Rohnya. Dia menjawab, kami nak menghadapkan kepada Allah. Setelah itu, kedua malaikat itu berkata, biarkan dia, hidupkan dia semula. Bawakan rohnya kepada tubuhnya. Sebab Allah telah menjadikan baginya mendapatkan kebahagiaan sebelumnya sewaktu dia berada di rahim ibunya. Maknanya ketetapannya itu belum sampai untuk mati. Maka dihidupkan semula Abdurrahman bin Auf. Kerana apa? Dia layak mendapat kebahagiaan sebelumnya. Maka waktu yang dia akan meninggal adalah setelah sebulan yang berikut. Itulah yang ditulis oleh Allah. Maka di saat itu, itulah yang akan terjadi. Sebab tu kita tak tahu usia kita berapa yang akan menutupi kita. Bila mana akan terjadi perkara tersebut, inilah yang berlaku kepada Abdurrahman bin Auf. Saat ingat orang dah mati, rupanya dibawa semula malaikat menghidupkan semula dan diceritakan kepada kita apa yang telah berlaku. Sebab bila mana kita meninggal dunia, yang menghampiri kita ada dua malaikat. Yang pertama, malaikat azab. Yang kedua, malaikat rahmat. Dibawanya sahabat itu adalah Abdurrahman bin Auf. Kenapa pula dibawa oleh malaikat yang kasar? Sedangkan patut yang membawa Abdurrahman bin Auf adalah malaikat yang ramah dan lembut, kerana Abdurrahman bin Auf ini seorang hartawan, seorang yang kayangan, tetapi sangat dermawan. InsyaAllah, maka matinya Abdurrahman bin Auf ini disambut oleh malaikat rahmat, iaitu malaikat yang penuh dengan lemah lembut dan juga ramah saat mencabut nyawa malaikat Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ni satu sahabat yang amat kaya tetapi sangat dermawan. Sebab itu kalau kita kata Islam tak ada orang kaya, jangan sebut. Rasulullah lagi kaya daripada orang lain.
Dan Rasulullah juga seorang yang hartawan, tetapi Rasulullah tidak mahu memilikinya kerana meraihkan umat. Banyak di antara sahabat-sahabat yang amat kaya. Sebab apa? Sahabat ni memang kaya. Abdurrahman bin Auf tak perlu kata, ada sahabat lain yang kaya. Sebab itu dalam hayat sahabat menceritakan perjuangan para sahabat. Tetapi sedekah sahabat tak boleh kita lawan, tuan-tuan. Kita sedekah RM100, tangan kita tu menggeletak nak masuk dekat tabung. Kita sedekah RM150 menggeletak. Sahabat tak main dinar, tuan-tuan. Sahabat main lah, terus kebun. Kurma ada 2-3 ekar, terus bagi. Kalau Nabi kata sedekahkan, guna ayat Quran, terus dia bagi pada Rasulullah. Aku wakafkan kebun aku ini, ya Rasulullah, kepada mereka yang memerlukan. Kebun kurma terus sahabat bagi. Berbeza dengan kita. Kenapa sahabat yakin? Kerana sahabat bersama Rasulullah. Sama Rasulullah, bila sama dengan Rasulullah, bila berbuat sedekah ni, mereka akan jadi lebih yakin. Kita tak ada dengan Rasulullah, tapi kita kena beriman apa yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah menceritakan bahagianya tentang mereka yang bersedekah di dalam Al-Quran. Sebab tu jangan takut sedekah. Hari ni hari Jumaat. Ya Allah, ya Tuhanku, bagus orang lelaki pergi sedekah. Niat dalam hati supaya selamat dunia, akhirat. Jangan niat nak balas balik dengan duit. Niat sedekah tu dunia, akhirat. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Dan kita sambung lagi. Abu Bakar Asy-Syafi'i dalam Al-Ghali nanti menuturkan riwayat dari Salam Ibnu Salam. Dia berkisah sebagai berikut. Aku pernah menemani, muka surat 118 ya. Aku pernah menemani Al-Fadil Ibnu Atiyah pergi ke Makkah. Ketika kami memasuki suatu tempat, dia membangunkanku di tengah malam. Maka aku pun bertanya, apa yang engkau kehendaki? Tanyaku. Dia menjawab, aku ingin berwasiat kepadamu. Siapa? Iaitu Al-Fadil Ibnu Atiyah. Engkau benar, lanjutku. Kemudian dia bercerita, dalam tidurku aku bermimpi didatangi 2 malaikat yang berkata, kami diperintahkan untuk mencabut nyawamu. Lalu kukatakan, alangkah baiknya seandainya engkau menundanya sampai aku menyelesaikan ibadah haji. Maka dia minta tunda sampai aku dapat ibadah haji. Mereka menjawab, sesungguhnya Allah telah menerima hajimu. Walaupun tak buat lagi. Tak buat lagi. Setelah itu salah satu daripada keduanya mengatakan kepada yang lain, bukakanlah 2 jarimu, jari telunjuk dan jari tengah. Kemudian antara kedua jari keluarlah 2 kain yang berwarna hijaunya memenuhi ruangan antara langit dan bumi. Setelah itu mereka berdua berkata kepada Al-Fadil Ibnu Atiyah. Dia kata apa? Di saat itu dia kata apa? Bukalah 2 jarimu, jari telunjuk dan jari tengah. Kemudian dari antara kedua jari itu keluar kain yang berwarna hijau memenuhi ruangan antara langit dan bumi. 2 di celah-celah sini keluarlah kain yang berwarna hijau yang memenuhi ruangan antara langit dan bumi. Setelah itu mereka berdua berkata, malaikat tadi, bahawasanya inilah kafanmu dari syurga. Inilah yang akan kau dapat daripada syurga. Sebenarnya kafan yang kita lihat, zakhir. Ada kafan yang datang daripada syurga yang membaluti tubuh orang-orang yang Allah muliakan. Tetapi kafan itu tidak terlihat. Selanjutnya, mereka melipat dan meletakkannya di antara kedua jari Al-Fadil Ibnu Atiyah tadi. Belum sempat kami kembali ke rumah, ternyata dia sudah meninggal. Ini sebahagian cerita orang-orang yang menghampiri kematian. Bermakna ada mereka Allah zahirkan kebaikan setelah kematian. Bagi mereka ada juga orang yang mengatakan bahawasanya mereka terlihat apa yang mereka nampak. Begitulah kita. Sebab tu ada orang kata, Ustaz, betul ke ada orang yang nak mati ni, ada kala sifatnya berubah. Ada kala dia melihat sesuatu yang tidak pernah dia lihat. Ada kala Ustaz, arwah ni sebelum meninggal Ustaz, termenung dia saja Ustaz. Ada kala saya pun terfikir kenapa dia termenung. Sebab arwah tak pernah termenung.
Mungkin termenung itu setelah akhir-akhir kehidupannya Allah telah menampakkan sesuatu kepadanya. Maka ada orang tanya saya, Ustaz, betul ke 100 hari, dalam masa 100 hari kita ada tanda-tanda menghampiri kematian. Saya kata bahawasanya orang yang merasai tanda-tanda kematian itu cuma orang yang mati bagi tahu bagaimana keadaannya. Kita tidak akan tahu. Bahawasanya kita sendiri tak pernah tahu. Tapi bahawasanya setelah orang itu meninggal, kita akan bertanya-tanya apa yang dia rasa sebelum meninggal. Ada kalanya ada orang itu dihadirkan mimpi, mungkin dia percaya ataupun tidak bahawasanya nyawa kau sudah hampir tiba. Mungkin dia anggap ia sebagai mimpi. Sebenarnya nyawanya betul-betul akan tiba. Bermakna kita tak tahu bagaimana seseorang mengalami kehidupannya. Mungkin dalam 2-3 hari dia nak mati, seminggu dia nak mati, kita tak tahu. Mungkin ia menjadi rahsia bagi dirinya. Tetapi yang diceritakan oleh Al-Fadhil Ibn Atiyah ni pergi ke Mekah, dia menceritakan apa yang berada dalam mimpinya. Setelah dia bercerita, dia pun terus meninggal dunia. Ini bermakna ayah-ayah ibu bapa rahmati Allah, setiap orang yang akan menjalani proses kematian mungkin akan diberitahu bahawasanya ajalnya akan tiba. Tetapi untuk kita yakin ataupun tidak yakin bergantung kepada kita. Tetapi sekiranya ada pemberitahuan ajal kepada kita, hendaklah kita bersyukur kerana bagi kita ada kesempatan untuk bertaubat, ada kesempatan untuk memohon kemaafan sesama manusia agar kita kembali kepada Allah dengan keadaan yang sangat baik. Insya-Allah. Dan di saat itu tuan-tuan, Sa'id Ibn Mansur juga menuturkan, Sufyan pernah memberitakan khabar dari Atha bahawa Salman pernah mendapatkan minyak kasturi, lalu dia mengirimkan kepada istrinya. Ketika menghadapi sakaratul maut, dia berkata, mana yang pernah kutitipkan kepadamu? Maka dia kata, istrinya jawab apa? Ia ada di sini. Siapa? Iaitu Salman memberikan satu haruman kasturi pada istrinya. Saat nak mati, dia kata, ada tak benda yang aku sampaikan kepada engkau? Ada tak benda yang aku boleh sampaikan kepada engkau yang kau ingat lagi? Iaitu minyak kasturi. Maka istrinya jawab, inilah dia. Lalu dia menuturkan, campurlah dengan air, lalu siramkan di sekitar tempat tidurku, kerana akan datang kepadaku salah satu makhluk Allah yang tidak makan dan minum. Dengan itu mereka akan mendapatkan bau kasturi tersebut. Ini orang yang diberitahu akan kematiannya. Sebab itu dikata, wahai isteriku, ambil kasturi tadi, dicampurkan dalam air dan letaklah di keliling tubuhku, kerana akan datang malaikat. Ini Allah beritahu pada orang tersebut akan kematian yang menghampirinya. Tapi kita tak tahu. Tapi cerita ini dinukilkan mungkin berlaku pada zaman Rasulullah ataupun pada zaman para sahabat. Dia kata, kau letakkanlah air kasturi itu di keliling tubuh aku, kerana akan datang satu malaikat, 2 malaikat yang mereka itu tidak makan dan minum. Ya, malaikat tak makan dan juga minum. Dengan itu mereka datang ketika mana ingin mencabut nyawaku dengan bauan kasturi tersebut. Ibnu Abdunya menuturkan juga riwayat dari Abu Bakar bahawa jika kematian kepada seseorang akan dikatakan kepada malaikat, ciumlah kepalanya. Bila seseorang meninggal, katanya apa? Ciumlah kepalanya kepada malaikat. Lalu dia menuturkan bahawasanya aku mendapatkan Al-Quran di kepalanya. Maknanya malaikat ni cium orang dah meninggal tu kat kepala dia. Disuruh malaikat tersebut. Dan dia kata, aku mendapati Al-Quran di kepalanya. Ini orang yang selalu membaca. Dan juga katanya juga, ciumlah hatinya. Dia berkata, aku mendapatkan puasa dalam hatinya. Puasa apa? Bukan makna puasa tahan lapar. Puasa hatinya, puasa daripada syahwat yang berluasa. Dan kemudian malaikat cium kedua kakinya, dia mengatakan, aku mendapatkan qiyamul lail. Qiyamul lail ini iaitu bertahajudnya pada malam hari. Ternyata di seluruh kepalanya, ternyata di seluruh hatinya dan kakinya menunjukkan padanya kebaikan. Sebab bila kita meninggal nanti, malaikat-malaikat yang menghampiri kita, sebahagian ulama berpendapat akan melihat di setiap tubuh kita yang mana mendatangkan kebaikan. Kalau tangannya rajin bersedekah,
terlihatlah kebaikan. Kalau mulutnya sering berzikir, terlihatlah kepada kebaikan. Kalau mulutnya sering membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, mentafsir Al-Quran, mudah-mudahan mendapat daripada otaknya yang memikir. Dan di saat kakinya itu bangun, berdiri malam, di saat orang lain sukar, maka ia menjadi satu kebaikan bagi para malaikat yang melihatnya. Di saat itu, terzakhirlah segala kebaikan daripada tubuh kita saat kematian kita. Kita tak terlihat, memang hari ini kita buat baik tak ada tanda. Kita sedekah, kita masuk duit, tuan-tuan, kita masuk duit, tak ada tanda apa-apa. Tuan-tuan, kalau kita tolong orang, ada tanda apa-apa? Tak ada. Kalau kita selalu tahajud malam, tak ada tanda apa-apa. Kalau kita selalu berzikir pun tak ada tanda apa-apa. Tapi tanda-tanda itu akan diketahui oleh malaikat saat dia menghampiri orang telah meninggal dunia. Terzakhir setiap kebaikan daripada tubuhnya akan terlihat. Bahkan terzakhir juga perkara-perkara dosa daripada tubuhnya saat dia melihat seseorang itu meninggal dunia. Wallahu a'lam. Kita berhenti takat tu dulu. Nanti kita sambung pada muka surat 119. InsyaAllah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang berkaitan 119. Sufyan mengatakan Daud bin Abu Handi terjangkit penyakit taun. Nanti kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang insya-Allah. Dan Bonda Amnira kita boleh kita buka soalan kepada jemaah-jemaah kita berbaki 10 minit. Ya, kepada sahabat-sahabat yang ingin bertanyakan soalan, silakan. Kau ada sebarang kemusykilan? Mira, soalan di chat tu tengok tapi tak berkaitan dengan ni lah. Tanya Ustaz. Sekejap ada. Assalamualaikum Ustaz. Nak tanya salah satu daripada golongan yang layak adalah orang fisabilillah. Bolehkah wang zakat kita berikan kepada Gema Nur Iman untuk fisabilillah? Makna fisabilillah ni orang yang mengajarkan agama ataupun orang yang belajar menuntut ilmu untuk agama. Bermakna kalau nak berikan kepada orang yang berjihad, kepada ustaz bolehlah. Sebahagiannya mengatakan boleh kepada ustaz yang belajar. Maknanya kalau kita niatkan, kita berikan zakat kita kepada Gema Nur Iman dengan lafaznya, maka kita kata bayaran ini diberikan kepada pengurusan program-program majlis-majlis ilmu. InsyaAllah dibolehkan. Tetapi tak dapat suratlah ataupun resit untuk diklaim pada LSDN. Itu saja. Wallahu a'lam. Jelas? Ada siapa lagi? Tak ada orang nak tanya tapi tanya benda lain tak apa Ustaz? Apa silakan. Dah tanya daripada ustaz lain tapi manalah tahu ke ustaz lebih lagi pengetahuan. Boleh ke kita mempercayai cucu Rasulullah tu Ustaz? Oh, yang maulah tu. Masya Allah. Pesan kata guru kami dipanggil tawakuf. Tawakuf ini berdiam lebih baik daripada komen sesuatu yang kita tak tahu. Kalau ianya benar nasab keturunan Rasulullah dan kita kata bukan, sudah menjadi dosa. Dan kalau kita kata ia keturunan Rasulullah pun tidak menjadi masalah. Kalau ia menipu ataupun tidak, terpulang kepada individu yang mengatakan dirinya. Itu saja. Sebab apa yang dibawa tu boleh diikut lah. Apa yang dibawa oleh diikut terpulang kepada kita. Antara kita mahu ataupun tak mahu, itu antara kita sendirilah. Sebab kalau kita kata kemuliaan itu pernah disebutkan oleh Nabi SAW tentang Ahlul Bait. Yang membezakan Ahlul Bait ini tetap juga adalah takwa kepada Allah. Saya bukan jumpa Mak Wan. Kalau Mak Wan nak tahu, saya tak jumpa seorang saja. Saya jumpa, kalau kita panggil di Malaysia ini, kalau keturunan Rasulullah, dipanggil Syed ataupun Syarifah. Syed ataupun Syarifah. Tak ada yang semua jadi ustaz, tak ada jadi ulama. Ada yang kita kata tak jadi. Maka yang membezakan bukanlah keturunan, tetapi tetap juga takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lauk mukanya bukan main menarik Ustaz. Belum tengok muka Rasulullah lagi. Muka lagi menarik.
Muka saya menarik daripada dia. Dia handsome, wajahnya tampan, Allahu Akbar, handsome. Tapi apa daya sekalipun, kita jangan tertipu dengan wajah saja. Yang penting kita tahu apakah salah silahnya. Yang penting kita melihat pada ajarannya. Ya, saya tahu hari ini ada satu fenomena yang amat besar yang kita lihat bila mana seorang mengatakan dia adalah cicit ketenaran Rasulullah. Cuma pada masa yang sama kita kena berjaga jangan sampai ketaksupan itu melebihi pada segala-galanya. Terima kasih Ustaz. Melihatnya boleh, melihatnya boleh, jangan sampai taksub. Ada orang kata suami saya gelak. Alhamdulillah. Biasalah kami ni suka bergelak-gelak, tuan-tuan. Yang admin pagi ni siapa nak? Bonda Ros ke? Cikgu Akia. Oh, Bonda No. Admin, mana no. Tadi Kak Ros yang Penerus pun ada, Ros ada. Pun ada. Muka saya pun apa kurang Mak Wan. Ya, betul. Kan, Alhamdulillah. Tu tapi tak ada anak perempuan dah. Itulah dia. Saya nak jadi menantu Bonda Ros tak mau. Dia kata gemuk. Jangan marah lah Bonda. Saya kurang. InsyaAllah. Ada lagi soalan? Ada soalan Kalau lagi? tak ada, kita nak tutup majlis ke macam mana Ustaz? Ada Kalau lagi masa? tutup majlis lah, insyaAllah. Kita timbanglah apa sidang nak insyaAllah. Semalam Amira dia tanya, dia kata dekat Tok tu betul kan dia buah zakum. Dia ada tunjuk gambar dekat video. Gambar buah dia tengkorak lah semua Ustaz. Siapa? Di Amira, kita punya moderator ni, dia semalam dia tanya dengan Ustaz. Dengan Ustaz malam lah kita orang punya kuliah apa tu Isyak. Dia kata betul ke ada kata orang kata di Tok tu ada buah tu pokok buah zakum. Lepas sebab dia ada tengok video, dia tunjuklah video tu kat kita semalam Ustaz. Ustaz tahulah video tu buah dia semua muka tengkorak Ustaz. Oi, macam Wallahualam. Benda yang saya tak tahu, saya tak boleh nak jawab lah Mak Wan. Kalau saya ada bukti yang sahih, insyaAllah saya cuba jawab. Memang menakutkan. Tak tahulah pasti insyaAllah. Dan insyaAllah Amira, Bonda Amira kita boleh insyaAllah kita tutup. Belum saya nak bincang dengan Bonda. Itu ke kanda, bukan bonda, ke kanda. Boleh je Bonda. Amira kita insyaAllah. Macam Bonda Dayak insyaAllah. Dekat Amira kita insyaAllah kita tutup. Okey, baik. Alhamdulillah, apa yang kita dapat daripada kuliah Ustaz tadi, roh orang yang mati sesungguhnya roh orang yang mati syahid itu tidak mati tetapi hidup di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita mati di dalam husnul khatimah, teruskan istiqamah beramal dan berdakwah dengan sunnah dan Al-Quran yang Rasulullah tinggalkan. Saya tutup dengan sebuah hadis yang selalu jadi motivasi kita yang bermaksud sesiapa yang Allah berkehendakkan kebaikan untuknya maka Allah akan tambahkan kefahaman dalam urusan agama, insya-Allah. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan Allah kurniakan limpah rahmat kepada kita dengan Al-Quran. Terima kasih kepada tim Gema Nur Iman, terima kasih kepada sahabat-sahabat pencinta ilmu yang tidak jemu-jemu dengan kuliah kita setiap hari. Sebelum menutup majlis, izinkan saya membuat sedikit hebahan kuliah hari ini Ustaz. Pada pukul 5.15 petang kuliah asar Al-Fadil Ustaz Rusdi Ramli Al-Jauhari dengan kitab Rasulullah di dalam Al-Quran. Pada pukul 8 malam kuliah maghrib, siapa yang ingin bertahsin bersama Al-Fadil Ustaz Abdullah Umar bin Muhammad Saleh. Dan pada pukul 9.15 malam kuliah Isyak bersama Al-Fadil Ustaz Khairul Fahmi bin Muhammad Anwar dengan kitab Oh Begitu Rupanya Kisah Nabi Adam. Jadi teruskanlah bersama-sama dengan Gema Nur Iman dengan